Sudah lama hangat juri tengah yang sudah lama tertanggung dan tidak dapat dibahaskan. Akhirnya bagi kita tak akan leraikan. Yang di mana kita bawakan dari pihak kerajaan dan dari kerajaan pembangkang Pakatan Rakyat. Ya. Baik daripada pihak kerajaan, dari pihak kerajaan, wakil daripada UMNO, wakil daripada kerajaan kita ada Pudin, Mentol dan Faiz. Kerajaan nak kenalkan diri ke terus apa saja? Tak, bukan maksudnya okey, sebagai Perdana Menteri Pudin, Timbalan Perdana Menteri Mentol dan Menteri Pertahanan Monji. Juri lagi surat. Ama. Tadi enam. Ama. Tolong dikencing ya. Okey. Dan dari pihak pembangkang kita ada saudari Ibrahim sebagai ketua, saudara Ibrahim sebagai pembangkang. Kedua pembangkang ini sangat syadab dan jam. Nanti interview. Saya saja. Tak apalah. Di sini melaporkan yang akan pindah adalah Dewan Persidangan Jantung sedang berlangsung antara kerajaan dan pembangkang. So tajuk pada hari yang kita akan debatkan iaitu perkahwinan sesama doktor perubatan membawa lebih kebahagiaan daripada Menang kerajaan. Menang kerajaan. Hari maknanya Ahmad Jen akan Kahwin ramai. selamat. Menangnya pembangkang Ahmad Jen mungkin akan disisihkan. Malam ini jodoh Ahmad Jen pun akan ditentukan malam ini. Okey, untuk masa setiap daripada ni 7 minit 7 minit. Lepas tu untuk bidasan, untuk pengulungan 4 minit. Kita akan tunggu ni tong dulu. So sementara tu kalau nak tanya sisi laluan hormat. Lepas tu kalau nak tanya tak boleh seminit yang pertama dan seminit yang terakhir tak boleh. Lepas tu okey. Ada loceng kalau seminit yang maksudnya nak try seminit pertama. Lepas tu seminit terakhir. Habis. Tukar. Tak. Tu maksudnya kalau tinggal lagi seminit sekali dia ketuk. Maksudnya tu dengan minit ke-6. Lepas tu kalau dah 7 minit ting. Faham? Faham kan? Betul. Okey, pihak pembangkang sedia. Solat markah. Sebetulnya saya nak tanya pendapat audit bagaimana? Katanya macam mana? Prognosis. Tajuk pada hari ni. Makan Rusia ni. Harimau punya. Makan diri ke duduk? Diri. Saya nak tanya dulu kepada semua audiens kan. Nak kahwin ke sama doktor ke? Nak kahwin doktor? Kahwin mat. Semua ada. Rekod tu. Asanas. Untuk pengetahuan video ni kita akan saya cadangkan video ni kita akan rakam. Lepas tu masuk dalam video. Lepas tu kita masalah asanan. Sedangkan masuk dalam sana. Maksudnya Ahwat jodoh anda ditentukan malam ni. Sama anda akan selamat ataupun anda akan disisihkan. Siapa yang ni? Okey, start. Kejap. Kalau korang bising dia bunyi tak dapat sampai sini. So time diorang tengah ni korang jam dia cakap bawa sorak. Daripada kat Parlimen jamin. Dia tengah apa dekat bawah sekali. Okey. Sorry. Sorry ni. Ni saya kalah ni. Jangan. Masalah. Jadi baik. Parlimen sedap. Juri okey? Okey.
Kita mulakan perdebatan pada hari ini dengan usulnya perkahwinan sesama doktor perubatan membawa lebih kebahagiaan daripada bebanan. Kita mulakan daripada Perdana Menteri Kerajaan. Silakan. Sila bangun. Tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Menteri Muhammad Saifuddin Ibrahim dan saya ingin memkenalkan barisan-barisan pencadang ataupun penyokong bagi usul ini. Penolong Ketua Menteri kita Nur Helmi dan Ketua Pembangunan dan Al-Ehwal Al-Ashraf Al-Faiz. Okey, pada hari ini saya ingin menegaskan ataupun menyokong perkahwinan sesama doktor membawa lebih kebahagiaan daripada bebanan. Kerana apa? Kami bukan menyatakan di sini maknanya dia membawa kebahagiaan ataupun bebanan, tapi kita mengatakan lebih kebahagiaan. Sahabat-sahabat dengar? Lebih kebahagiaan. Lebih kebahagiaan. Dalam satu institusi perkahwinan, kita perlu memenuhi beberapa aspek. Yang pertama adalah fizikal, rohani, sosial, ekonomi dan intelektual. Ya, dengar sahabat-sahabat? Ya, faham tak? Hujah saya yang pertama adalah berkahwin sesama-sama doktor. Yang pertama sekali akan membawa kepada yang pertama sekali dari aspek ekonomi. Kerana melalui ekonomi, sekiranya sesama doktor dia akan membawa dari segi, maksudnya income lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi. Pendapatan lebih tinggi, sahabat. Ya, pendapatan lebih tinggi. Jadi ini dapat meningkatkan taraf hidup antara kedua-dua pasangan. Antara pasangan. Ditolak. Okey, ini saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa perkahwinan sesama doktor membawa lebih kebahagiaan daripada bebanan. Amin. Boleh bangun balik tak define kau baik ah. Define je bangun balik, define dah. Saya sambung kembali. Sebab saya tak benar. Kebahagiaan. Perkahwinan sesama doktor membawa lebih kebahagiaan daripada bebanan. Okey, saya ingin mendefinisikan kebahagiaan di sini ya. Suasana harmoni dan juga rasa tenang dan gembira akan kewujudan dalam satu komuniti, masyarakat dan keluarga. Dan definisi bagi bebanan adalah sangat singkat, iaitu kesukaran. Jadi saya harap pihak pembangkang dapat memahami apakah maksud sebalik usul kami. Okey, dan sekian terima kasih. Tadi okey, terima kasih daripada Perdana Menteri Kerajaan Saifuddin Kerajaan. Baik, kita akan beralih kepada pihak pembangkang daripada Ketua Pembangkang Saudara Ibrahim. Saudara Ibrahim. Saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya pada malam ini adalah atas nama kebenaran. Apa yang telah dibasahkan benangnya oleh pihak kerajaan. Yang berhormat Tuan Speaker Dewan, Tuan Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Ibrahim, Menteri Penolong Timbalan Perdana Menteri Saudara Nur Helmi, dan juga Menteri apa? Pembangunan Hal Ehwal Insan. Oh, salah. Hal Ehwal. Okey, Menteri Pembangunan Hal Ehwal Insan Pihak Kerajaan Saudara Al-Faiz Ashraf. Dewan yang mulia sekalian, saya ingin memperkenalkan saya selaku Ketua Pembangkang Datuk Seri Ahmad Ibrahim bin Yahya, selaku Ketua Pembangkang yang akan menegakkan kebenaran yang telah cuba dipatahkan oleh Saudara Saifuddin. Di sebelah kiri saya, panel yang kedua adalah Datuk Seri
Izzuddin Amin Nazif selaku Setiausaha Agung. Yang terpilih di sana adalah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Fahim bin Jais, iaitu Ketua Bahagian Penerangan Aktif Pembangkang. Hadirin yang dimuliakan sekalian, saya pertamanya tentang definisi yang diberikan oleh saudara Perdana Menteri sebentar. Saya memulakan dengan satu pantun. Anak kecil berlari-lari ke tengah pekan. Petah berkata si Perdana Menteri, benang basah cuba ditegakkan. Namun saya tidak akan kalah dengan hujah yang diberikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Baik, sidang yang mulia sekalian, saya menyokong separuh daripada definisi yang diberikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu perkahwinan sesama doktor perubatan membawa lebih kebahagiaan. Saya menyokong kebahagiaan. Namun definisi yang diberikan tentang bebanan, saya ingin menambah definisi kerana definisi itu agak agak tempang di situ. Definisi yang berikan tentang bebanan adalah bebanan dari segi apa? Dari segi tenaga, dari segi masa, dari segi ekonomi, dan dari segi komitmen. Saudara hadirin sekalian, saya ingin mematahkan hujah pertama pihak daripada Perdana Menteri, iaitu hujah yang diberikan adalah perkahwinan sesama doktor perubatan membawa lebih kebahagiaan atas kata kunci ekonomi. Saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada sidang-sidang hadirin yang dihormati sekalian, adakah kahwin dengan doktor kah? Atau kahwin dengan akaunten kah? Lagi tinggi gaji doktor? Saya ingin menyangkal satu perkara yang disebutkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu Perdana Menteri hanya memberikan kata-kata bahawa ekonomi doktor dengan doktor mempunyai ekonomi yang baik, namun tidak diberikan figure ataupun tidak diberikan nilai gaji yang sebenar. Mana mungkin Perdana Menteri dapat membuktikan bahawa gaji doktor lebih tinggi daripada gaji akaunten jika seorang doktor berkahwin dengan akaunten, sedangkan realitinya gaji akaunten jauh lebih tinggi daripada gaji doktor. Silakan laluan. Silakan. Di sini kita tak menyebut tinggi atau lebih tinggi. Tinggi sudah cukup untuk bagi seorang. Okay, terima kasih. Tetapi kita mempertikaikan lebih bahagia atau tidak bahagia. Kita mengatakan ekonomi menyebabkan lebih bahagia. Jadi kalau gaji akaunten lebih tinggi, maka bukankah gaji akaunten lebih bahagia? Atau lebih tinggi membawa lebih kebahagiaan? Okey. Saya kira sudah patah hujah Perdana Menteri sebentar tadi. Maka saya akan memberikan pula hujah diberikan pembangkang. Hujah yang pertama, perkahwinan sesama doktor perubatan membawa lebih banyak bebanan daripada kebahagiaan. Kunci yang pertama, kekurangan masa. Sahabat-sahabat sekalian, masa adalah satu benda yang sangat penting. Dan apa yang ingin kita bina adalah membina perkahwinan. Dengan kata lain, kita membina satu baitul muslim. Satu baitul muslim memerlukan anak, dan tujuan utama adalah membesarkan masyarakat dengan zuriat yang dihasilkan. Kekurangan masa, sahabat-sahabat sekalian, memberikan impak besar kepada anak, kerana anak memerlukan masa dan tenaga diluangkan untuk anak-anak oleh ibu bapa, bukan oleh orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, telah menjadi bukti saudara Indah sendiri, abangnya, anaknya, gitu. Banyak doktor yang diabaikan anak-anaknya, sampai anaknya dilepaskan begitu saja ke penjaga ataupun pengasuh Indonesia, sampai orang Kedah asalnya, tapi anaknya bercakap apa? Mau nasi sama ikan. Bahasa Kedah, itu bahasa Indonesia. Itu bukti yang pertama bahawa pengaruh anak-anak akibat kurangnya masa ibu bapa, yang mana doktor dengan doktor kurangnya masa mereka. Satu, ibu pergi keluar pagi, balik malam. Ayah keluar pagi, balik malam. Bila mau melihat anak masing-masing? Yang kedua, hubungan antara suami dan isteri apabila kekurangan masa. Masa adalah penentu pada kebahagiaan di antara suami dan isteri. Bila masa untuk mereka bermanja-manja, dan bila masa untuk mereka saling berborak dan berkongsi rahsia masing-masing. Jika tidak ada masa, malam isteri on call, hari ini suami tak on call. Esok suami on call, isteri tak on call. Bila masa mereka bertemu? Okey. Yang kedua, cuba anda semua bayangkan. Kurangnya masa bersama, kurangnya masa kualiti, kurangnya keluarga, kurangnya kualiti masyarakat. Bagaimana kita nak menghasilkan masyarakat majmuk, masyarakat yang kuat, untuk masyarakat yang kuat bagi membina sebuah negara yang kuat?
jika doktor berkahwin dengan doktor, tiada masa diluangkan untuk anak. Untuk suami isteri, belum lagi masa untuk dihabiskan aktiviti sosial, bersukan, bersenam dan menghabiskan masa bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat sidang dewan sekalian, kurangnya masa bersama, kurangnya masa bertemu, kurangnya masa untuk beraktiviti, maka kurangnya zuriat, kurangnya kurangnya kualiti masa untuk bersama-sama. Apabila nak memikirkan tentang zuriat, maka kepala dipeningkan dengan masa. Masa tak cukup, macam mana kita nak fokus untuk melahirkan zuriat dan sebagainya. Di samping pula kadar keguguran yang tinggi disebabkan stres, antara doktor dengan doktor, masing-masing stres, balik rumah bercampur stres masing-masing, bertukar stres masing-masing, keguguran menjadi satu akibat daripada stres, menyebabkan kurangnya zuriat. Maka sahabat-sahabat yang muliakan, saya menegaskan kepada perkahwinan sama doktor perubatan membawa lebih banyak bebanan daripada kebahagiaan. Sekian. So maksudnya kahwin doktor macam banyak bebanan. Aku dah sebut dah. Ya, itu je. Dia memang putih. Apa kita nak jumpa masa kan. Kita pergi kepada apa timbalan Perdana Menteri nak jawab kepada Ketua Pembangkang. Sabar, setuju tak setuju? Okay, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang sidang dewan sekalian. Yang saya hormati Tuan Speaker Dewan dan saya kagumi Tuan jaga masa yang amat teliti dan seterusnya barisan pembangkang yang saya sekali. Okey. Jadi berdiri saya di sini adalah ingin membawa usul yang kami cadang ataupun yang dibincangkan pada hari ini adalah perkahwinan sesama doktor membawa lebih kebahagiaan daripada bebanan. Okey. Cuba saya nak kongsi bukanlah sikitlah bantu baru terbuat sebentar tadi. Dua tiga kucing berborak, mana nak sama si kucing Hazu. Kalau nak tahu bahagia ke tidak, jadi kahwinlah dahulu. Sebelum saya meneruskan kepada hujah saya, ingin saya membedah sedikit poin ataupun sedikit hujah yang telah diberikan kepada Ketua Pembangkang. Antaranya adalah tentang bilangan zuriat yang mengatakan bahawa apabila tiada masa, maka kuranglah bilangan zuriat. Macam tu kawan-kawan, kesianlah orang yang mandul tak zuriat. Dia tak bahagia ke? Ada kalau bilangan zuriat dan menentukan kebahagiaan, maka Allah kesiannya lah sampai kebahagiaan. Dan yang kedua mengenai dengan sahabat beliau mengenai Imdad yang mengatakan anak kita anak saudara lah, anak saudara yang bercakap bahasa Indonesia. Kita tak tahu, mungkin itu sengaja dilakukan oleh abang ni kerana mungkin dia suka mendengar bahasa Indonesia. Kita sebagai orang luar, kadang-kadang kita cuma buat kesimpulan, kesian anak ni tak cakap Kedah, tapi rupanya mereka bahagia dengan Indonesia. Jadi saya kena tak mahu masa lah bidah sebab hujah tak berapa kukuh, jadi buang masa tu saya bidah. Terus pada hujah saya. Hujah saya yang pertama adalah kadar intelektual. Okay? Sebelum saya nak hurai lebih panjang, saya cuma nak bawa satu keratan akhbar. Dia kata kadar ceraian dan poligami meningkat di Malaysia. Akhbar Osmo November. Jadi antara poin paling penting yang disebutkan dalam kajian yang dibuat oleh kerajaan Malaysia sendiri adalah kerana perbezaan tahap pemikiran yang ada pada rakyat Malaysia yang berkahwin, kata apa, apabila perbezaan kadar itu, contoh kita panggil doktor dengan pembuang sampah, contoh. Jadi pasal tu saya bawa doktor dengan doktor. Okey, saya tahu ada kadar intelektual yang lain. Okey, betul. Okey, dia kata kenapa kadar poligami meningkat? Apabila berbezanya saraf intelektual. Okey, kerana kita bagi contoh, kalau isteri tu cuma seorang penyapu sampah, maka ataupun sebagai rumah lah, kita fikir. Dan doktor seorang yang sibuk.
kemudian dia akan keluar, dia akan boleh menipu, maka situlah dia mula mengambil peluang untuk kenalan dengan wanita-wanita lain. Okey. Assalamualaikum. Sisi. Adakah di sini Tuan Timbalan Perdana Menteri cuba menerangkan bahawa untuk perkahwinan dengan penyapu sampah tahap intelektualnya rendah dan doktor tahap intelektual tinggi, itu adalah satu diskriminasi. Bagaimana pula dengan kalau doktor dengan guru? Doktor dan akauntan. Jangan bagi dia luar. Kembali kepada usul yang kita kata tadi adalah lebih bahagia dan daripada lebih. Okey, bukannya tak ada bebanan, ada bebanan. Tapi apabila doktor sama doktor, dia lebih memahami. Okey, abang engkau sayang engkau juga. Jadi masa kita akan lebih faham, mungkin dia boleh dari segi toleransi itu lebih tinggi. Kalau dari segi teori dan praktikal dia berbeza. Okey, contoh kalau saya berkahwin dengan seorang ustazah, okey, mungkin dia memahami, tak apa abang sibuk. Tapi sejauh mana dia memahami, dia tidak merasai. Kalau kata bini kita doktor, isteri kita doktor, dia tahu abang ni sibuk penat, tapi dia balik dia akan buatkan kopi ke. Kalau dia tak sibuk, kalau sama-sama sibuk, maka sama-sama buat kopi yang dari satu balik. Dan hujah saya yang seterusnya adalah berkenaan zuriat. Ramai kita tidak menafikan bahawa apabila zuriat yang bijak sama-sama, maksudnya kalau ibu bapa tu bijak sama bijak, zuriat yang dilahirkan selalunya akan bijak juga. Jadi adakah sahabat-sahabat mengangkat doktor perubatan seorang yang tidak bijak? Tidak kan? Pasti. Jadi maka kebanyakan zuriat yang dilahirkan oleh doktor sama doktor adalah seorang yang bijak juga. Jadi kebahagiaan yang tuan sahabat saya Perdana Menteri cuba bawa tadi adalah suasana harmoni yang ditimbulkan apabila berada dalam satu komuniti atau masyarakat tu. Jadi kebahagiaan bukannya hanya bersama berdua. Baik, ada anak-anak pun kita tengok, alah leganya hati tengok anakku berjaya jadi doktor juga, anakku pandai. Jadi itu yang masukkan bahagian, bukannya sama-sama bahagia gembira tapi anak tu biar. Okey. Jadi saya rasa itu sajalah pada saya. Sekali lagi saya berharap sidang dewan dapat berfikir dengan secara rasional bahawa marilah menyokonglah kebijakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahwin doktor. Doktor sama doktor nanti anak jadi bijak pandai. Itu daripada kerajaan. InsyaAllah. So, adakah tuan-tuan beberapa pagi nak kahwin doktor ke tak nak? Kita dengar pula dari pihak pemangkang macam mana lah. Adakah perlu ke kahwin doktor sama doktornya ataupun kahwin kawan lain? Silakan, Tim. Saya Agung pemangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak mulakan apa itu. Saya tak mulakan dengan sajak, saya tak mulakan dengan syair. Saya terus membidas. Dia kata, jangan bagi engineer dengar kita cakap ni. Jangan sampai guru dengar, mungkin kita guris sabinya. Kerana apa? Kita kata kahwin doktor sama doktor meningkatkan intelektual. Kita kahwin dengan accountant, adakah tidak meningkatkan intelektual? Satu aliran yang berbeza. Biologi dan juga matematik bila bergabung, anak kita lebih hebat. Allah. Pihak pencadang mengatakan kalaulah kita berkahwin dengan doktor, kalau tak sempat buat kopi sama-sama, itu kalau jumpa. Tapi kalau jumpa di kapak ataupun tempat parking kereta, masakan kita nak bawa satu cawan air dan satu sachet kopi 3 in 1 untuk kita bawa. Apa? Jangan masakan kita. Saya malas berbidas. Saya ingin menegakkan di sini hujah pihak pembangkang membangkang doktor, kahwin doktor meletakkan kebahagiaan jadi bukan. Apa hujah yang pertama? Hujah saya yang pertama saya bawakan adalah mudah bosan. Hubungan mudah bosan bersama suami ataupun isteri ataupun anak-anak. Ini perkara penting. Kita sebagai remaja atau kita sebagai pemuda, kita sebagai belia, kita sebagai dewasa, kita sebagai tua, kita kahwin adalah untuk satu hubungan intim. Sahabat, setuju atau tidak? Setuju. Hubungan kasih sayang bersama keluarga, setuju atau tidak? Setuju. Hubungan kekeluargaan sama anak-anak, mendidik anak-anak, setuju atau tidak? Setuju. Kenapa doktor mudah bosan? Yang pertama,
jika balik tengah malam letih. Jika buat pembedahan selama 20 jam balik, si suami kata, ayang hari ni. Ataupun ayang, mari kita borak-borak. Abang tak nampak saya letih, abang nampak tangan ni. Si suami. Begitu juga sebaliknya. Jika si suami baru buat surgery, buat pembedahan kanser, misalkan contoh. Si isteri kata, abang sihat, bang bagaimana ni bang? Walaupun doktor semua doktor. Tapi si suami kata, kau jangan tanya banyak ni, aku nak cepat tidur, letih. Berdiri 20 jam ni buat pembedahan. Letih. Yang kedua, jika bayangkan dengan sahabat-sahabat berkahwin dengan isteri yang bergelar doktor. Isteri yang bergelar doktor ni sudah tentu terdedah dengan pasien-pasien atau pesakit-pesakit yang berlainan jantina. Bayangkan jika sahabat-sahabat melihat isteri sahabat-sahabat menyentuh lelaki di bahagian yang tidak patut disentuh. Menyentuh lelaki dengan sewenang-wenang, walaupun kita boleh cakap itu atas tujuan perawatan, tetapi di hati kita siapa yang boleh kawal? Kerana hati seorang lelaki sifat dengki, sifat ego, sifat tidak ada kongsi, itu adalah raja di hati kita, seorang lelaki. Yang ketiga, hujah ada kita. Kenapa mudah bosan? Sebab kita akan berpisah selalu. Salah contoh, si suami bekerja di Sarawak, si isteri bekerja di Kelantan. Kerana kepakaran diperlukan di tempat berlainan. Memang ada pepatah Melayu, sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggalkan. Tapi sejauh mana sahabat mampu untuk tinggalkan isteri selama 2 atau 3 bulan? Sahabat mampu? 2 atau 3 bulan sahabat meninggalkan isteri sama sahabat. Benda ini relevan. Patah ni relevan. Jika mana outstation, barangkali kadang-kadang kita akan tinggalkan isteri kita dalam seminggu. Tapi setahun sekali. Tapi kalau kita doktor sama doktor, bukan setahun sekali, bahkan mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan dalam setahun. Yang itu ujian yang pertama. Berapa minit dah? Cakap memang sedap. Okey. Kenapa mudah bosan? Saya ulang balik, kenapa mudah bosan? Nak layan anak-anak, letih. Bayangkan isteri sahabat balik kerja dengan stres balik kerja, stres. Dengan HO mengatakan lah, kita dah tahu macam mana HO di Malaysia, stres. Bila stres balik anak mengek-ngek, itulah yang tuan. Itulah yang anak-anak makin nampak. Sebab bapak dah stres, mak pun dah stres. Jika mak guru, mak kita guru, sampai si isteri guru, si suami doktor, maka kalau anak menangis, anak jangan menangis. Satu nilai kasih sayang ditunjukkan oleh ibu, tunjukkan mendidik anak, membentuk generasi yang cemerlang akan datang. Doktor bukan tidak boleh. Jika diberi masa, ia mampu. Tetapi masa itu tidak akan diberi oleh seseorang manusia yang bergelar, yang berprofesi doktor. Okey, dah 5 minit, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah jangkitan. Penyakit berjangkit, jangkitan dan penyakit non-infectious ataupun penyakit tidak berjangkit. Contoh, kenapa saya kata jangkitan? Doktor lebih mudah untuk terdedah dengan jangkitan. Contoh jangkitan kuman, iaitu bakteria, meningitis, sahabat. Kerana itu terdedah. Kenapa saya cakap begitu? Jika sahabat-sahabat seorang doktor, sahabat kahwin dengan doktor ini, sahabat-sahabat membawa lebih besar kebarangkalian ke rumah untuk memberi jangkitan kepada kaum keluarga. Jika sahabat-sahabat seorang doktor, tapi isi sahabat-sahabat guru, saya kata, saya suka menggunakan guru. Ramai anak guru berjaya. Seperti kata perbankan kata, doktor saja berjaya. Saya lihat di sini ramai di kalangan kita ni anak pada seorang guru. Jadi jika guru, isteri bersama anak-anak lebih banyak masa, lebih banyak berbanding doktor bersama, suami bersama, bapa bersama anak-anak. Jadi jika kalau isteri itu mau penyakit, ia cukup berbahaya. Lepas tu, yang kedua, penyakit tidak berjangkit, iaitu hypertension atau darah tinggi, kencing manis. Kerana apa? Stres adalah raja kepada penyakit. Poin yang ketiga adalah hati kering. Hati kering apa hati kering? Mana tak kering? Dia dah biasa. Bila yang passion kan, cepat sikit ni, nak kita nak buat cepat ni. Mungkin sikap dia terbau-bau ke rumah, menyebabkan isteri, suami ataupun isteri atau anak-anak tidak senang dengan sikap doktor. Ada macam ni seperti buat kopi atau buat teh atau buat roti canai. Jika dah selalu buat roti canai di kedai, di rumah, jika isteri buat roti canai, dan saya dia tidak akan makan. Kita juga doktor sudah selalu bergaul dengan si sakit lelaki, sudah selalu
menyentuh, berpegang dengan lelaki, mungkin dia akan kurang lebih dulu. Sekian. Apa yang saya dapat simpulkan daripada Abang Makal nak mengatakan kurang libido, you know? Itu yang baik. Baik, dari Menteri Hal Ehwal Keluarga dan Masyarakat sedia Syarizat di kerajaan. Kita akan persilakan Dato' Syarizat Al-Faiz daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat untuk berikan ucap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin sekalian, para juri dan juga barisan pemangkam yang saya lihat amat bersemangat pada hari ini mempertahankan kerjaan. Pada hari ini kita membincangkan satu premis perkahwinan dengan doktor mahu lebih kepada kebahagiaan daripada bebanan. Pertama kalinya saya sebagai menteri ketiga daripada barisan kerajaan hanya perlu tidak bersetuju. Saya menyokong premisi pada hari ini dan saya tidak bersetuju dengan setiap hujah yang dinyatakan oleh menteri-menteri daripada barisan pembangkang. Barisan pembangkang hanya mengecilkan skop masa pada waktu tertentu. Saya masukkan di sini sibuk. Dari tadi poinnya hujah yang digunakan adalah sibuk. Adakah seorang doktor kahwin dengan seorang engineer tidak sibuk? Cuba jelaskan di sini. Saya ingin meletakkan satu memberi satu macam orang kata tempoh masa. Sibuk itu adalah dikatakan pada masa 2 tahun terawal, masa kita dibuli semasa menjadi HO. Itu adalah kita kata dengan sibuk. Adakah kita akan menjadi sibuk sehingga ke akhir hayat? Dan tidakkah kita ada masa sekiranya kita sibuk dengan masa yang sedikit itulah kita akan menghargai sepenuhnya. Secara logiknya semua manusia bila sesuatu benda itu kita tiada ataupun kurang, kita akan lebih menghargai. Jadi sudah tentu kita akan sudah tentu kita akan menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Katakanlah tadi hubungan intim, mudah bosan. Itu semua adalah subjektif kepada hadirin sekalian. Subjektif. Sedangkan orang yang tahu seperti doktor, tahu menggunakan masa, sudah tentu kualiti itu akan digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi tidak wujud sebenarnya masalah hubungan intim tak terjadilah. Apa semua tu tiadanya kurangnya komunikasi. Sedangkan telah saya beri tadi tempoh masa adalah ketika HO. Tidak semestinya semudah hayat. Bukankah ada patah mengatakan bahawa jika permulaannya tidak baik, maka pengakhirannya juga tidak baik. Maka kalau HO permulaannya sudah teruk, sudah jarak dia punya hubungan dengan suami isteri, maka bagaimana pengakhiran perkahwinan itu, hubungan itu boleh jadi intim. Pepatah mengatakan kalau bayangkan kalau permulaan tu dah teruk, hubungan tidak menjadi intim, bagaimana boleh hubungan yang seterusnya waktu ibu atau waktu spesialis menjadi baik hubungan, sedangkan permulaannya sudah buruk. Dari mana saudara yang bawa pepatah? Dan saya rasa betul. Orang dulu. Saya tak kenal kan? Sudah terbaru. Tak tahu benda ni. Kepercayaan. Sebentar tadi para menteri-menteri dan barisan kerajaan telah menegaskan masa permulaan semua tu kan. Kerajaan Memahami itu adalah satu benda yang lebih penting sebenarnya. Memahami bila wujudnya kepercayaan, seperti kalau kita tengok tadi adanya sentuhan lah. Kalau kita sudah mendapat kita tahu kepercayaan, kita memahami itu memang adalah tugas isteri kita, tugas suami kita. Adakah perlu kita rasa cemburu? Sedangkan para menteri saya telah menggariskan perkahwinan sama doktor perlu wujudnya emosi, iaitu memahami, intelektual apabila seorang doktor sama doktor akan dia faham tugas dia. Dia pernah mengalami, orang ni doktor lelaki mengalami, suami pun mengalami. Poin yang diberikan oleh pihak pembangkang, jangkitan. Kenapa kita katakan kepada jangkitan? Sedangkan kita fikir seorang doktor itu mesti lebih tahu
mengenai cara-cara menjauhi macam mana. Bahkan dia boleh mendidik anak menjaga amalan pemeriksaan diri. Kenapa perlu kita kata perlunya doktor kena jangkitan pula? Sila berikan bukti. Doktor pernah kena jangkitan? Tak pernah, saya rasa. Lagi satu saya nak katakan, penyakit tak berjangkit ini semua adalah subjektif. Yang berhormat dan hadirin sekalian, nyatakan satu bukti yang mengatakan doktor lebih banyak mendapat penyakit apabila. Kenapa tidak perlu kita katakan petani yang lebih terdedah kepada jangkitan, petani yang lebih terdedah kepada jangkitan. Kenapa tak perlu kita katakan petani pun mengalami stres? Dari 3 tahun petang. Katalah berhenti untuk buat berhenti. Petani lagi stres, angkat padi semua. Doktor sampai duduk dalam aircon, matanya tanah. Sampai duduk dalam perahu dingin. Cuma sibuk di sini tuan-tuan. Cuma mereka mengatakan sibuk bekerja lebih masa. Tapi kalau bandingkan petani, sekali kerja dah batin terus dah penat. Hubungan tim apa dengan balik? Dah penat. Kita lagi dah penat. Buat doktor yang hanya duduk dalam ni memanglah kerja lebih masa. Tapi duduk dalam office tulis buat. Silakan. Ya, Tuan Cadang bercakap seperti mana tidak belajar medik. Kenapa petani letih di keringatnya, tapi doktor letih di otaknya dan juga keringat. Dan jika letih di otak dinamakan stres, menyebabkan hormonal tak stabil. Hormon tak stabil. Jadi sila jawab. Kenapa perlu mengecilkan skop hanya doktor saja yang bekerja stres? Kenapa tidak orang engineer? Ada kerja lain yang lebih susah. Cikgu juga stres juga nak lawan nak layan anak tu. Selain itu, kami tidak letakkan diri kami di sini sebagai seorang pelajar medik. Kami memang tidak pelajar medik. Kami hanya menteri yang memikirkan. Kami memang tidak belajar medik ya. Kami tidak belajar medik. Kami hanya seorang menteri yang memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Faham yang hormat? Apa yang penting seorang doktor adalah perancangan keluarga, dan kami telah tetapkan time limit yang mana doktor dikatakan sibuk adalah time issue, kan? Jadi bukannya sepanjang akhir hayat adalah sibuk. Jadi saya ingin menyeru rakan-rakan sekalian. Okey, rakan-rakan hadirin sekalian yang di sini, kalangan di sini adalah pelajar doktor. Kalau bilang doktor, saya bukan doktor, kami bukan doktor ya. Carilah lebih banyak kebaikan. Carilah lebih banyak kebaikan. Dan saya telah mencari penyelesaian kepada masalah sedikit yang timbul. Sedikit masalah yang kembang wujudkan, sedikit sangat. Untuk kita cari lebih banyak kebaikan. Doktor yang sendiri yang telah diterangkan oleh pihak kerajaan. Carilah yang kebaikan yang banyak itu berbanding keburukan yang hanya sedikit, yang kita boleh carikan penyelesaian. Masalah masyarakat juga untuk mencari. Terima kasih kepada Dewan Masyarakat. Saya dapat simpulkan daripada kerajaan, maksudnya kita sama-sama lah dari doktor ya. Betul tak? Betul kan? Agar mendapat hidayah daripada Allah. Okay, kita akan dengar pula ujian daripada pihak pembangkang. Adakah patut kita kahwin doktor? Kita akan kahwin orang lain. Kahwin part. Sekir masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Speaker kita, para penjaga masa yang sempit, yang adil mengadili masa. Juga pihak kerajaan yang mana mudahnya akan saya patah-patahkan sebentar lagi. Jadi saya akan terus masuk dalam sesi pembidasan. Jadi
sahabat kita daripada kerajaan mengatakan bahawa ekonomi sebuah keluarga akan menjadi kukuh apabila seorang doktor berkahwin dengan doktor. Adakah sahabat sekalian setuju? Setuju. Saya ingin datangkan satu bukti. Jika kita lihat berapa ramai doktor-doktor yang memakai kereta besar, Semua. berapa ramai doktor-doktor yang mempunyai aset yang banyak. Dan kita lihat doktor hanya banyak bekerja tetapi pulangan yang sangat sedikit. Setuju atau tidak? Itu yang saya ingin kehadapankan di sini. Nampaknya Perdana Menteri kita tidak mengetahui satu fakta pun. Jika kalau kita lihat bagaimana seorang doktor boleh kaya apabila setelah 20 tahun bekerja, baru boleh memakai kereta yang besar, boleh mempunyai rumah yang besar dan mempunyai aset yang banyak. Jadi poin ekonomi di sini adalah sangat tidak kukuh dan telah saya patahkan dengan begitu saja. Yang seterusnya, jika saya ingin membilas lagi dalam poin ekonomi dan hujah ekonomi, jika seorang doktor berkahwin dengan seorang suri rumah ataupun seorang guru, bukan saja guru itu boleh menjadi guru, tetapi boleh membuat kerja-kerja sampingan seperti berniaga karipap. Di mana apabila kita berniaga, ulangannya akan lebih besar dan juga masa tidak menyingkirkan masa kerana mempunyai banyak masa untuk bersama dengan anak-anak. Seterusnya, dalam hujah saya akan bila dalam untuk Timbalan Perdana Menteri dalam bab intelektual dan juga poligami. Bagaimana saudara katakan bahawa seorang doktor berkahwin dengan doktor tidak berpoligami? Dan ya, saya akan menjawab. Boleh bagi wik di sini dulu tak? Jika seorang Sibuk. jadi tidak ada masa untuk berpoligami. Jika kedua-duanya sibuk, maka apabila suami balik ke rumah tengok isterinya sibuk, jadi dia akan mencari sumber-sumber lain. Jadi bagaimana untuk menghalalkan cara mereka? Dengan berkahwin, iaitu dengan berpoligami. Bagaimana saudara Timbalan Perdana Menteri boleh berkata sebegitu? Kita terus kepada. Jadi kita lihat. Silakan. Kalau ada satu pun tak ada masa, kau nak tambah lagi 2, 3, 4, mana nak cari masa? Tak ada. Kerja lagi, isteri tak ada. Tak ada. Dia nak berpoligami kita. Saya ingin menjawab kepada saudara Timbalan Perdana Menteri. Dan kita lihat, jika kita balik, siapa kata kita tidak ada masa? Jika balik seorang kepada seorang doktor balik ke rumah, kemudian melihat isterinya seorang doktor jadi rumah, boleh pergi ke rumah isteri yang kedua. Okey, kemudian okey, zuriat. Bagaimana kalau kita kata zuriat? Jika ingin punya zuriat tetapi hanya satu saja anak dia. Kerana doktor sangat sibuk. Jadi masa untuk melahirkan zuriat yang banyak. Memang ada zuriat yang hebat, yang intelek, tapi hanya satu ataupun dua. Kita mahukan ramai. Okey, saya ingin mengambil balik masa sibuk. Kerana HO ini, ada orang kata masa ini 2 tahun saja. Bagaimana? Kerana 2 tahun inilah masa yang paling produktif untuk seorang wanita pada umur 24, 25, 26. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian saya rasa Tuan Speaker yang ketiga ini sudah tidak faham kenapa perbahasan ini dijalankan. Sorry. Jadi mengatakan bahawa masa ini adalah subjektif. Kerana inilah kita melakukan perbahasan ini, kerana ingin memilih mempengaruhi sahabat sekalian supaya tidak berkahwin dengan doktor. Subjektif. Dan kemudian sahabat ketiga ada mengatakan bahawa kita memahami, jadi tiada perasaan dengki, maaf, tak ada perasaan dengki mendengki
sudah faham, jadi tak ada mudah bosan ataupun hati kering sudah tak ada. Saya ingin tengah kepada saudara yang ketiga, YB yang ketiga lah. Jadi memang kita sebagai doktor memang faham memahami, tetapi hati seorang lelaki, seorang lelaki, dan juga bagaimana kita boleh melihat isteri kita memegang orang lain. Izzaluan, Silakan. pertama boleh jelaskan produktif, apa bukti produktif, dan yang kedua Selamat sampai. Okey, produktif. Produktif bila masa yang bila open tu banyak. Masa produktif. Yang paling produktif dia pada umur 24, 25, 26. Sedikit lebih kurang. Lebih daripada itu. Dan juga ditambah dengan dan ditambah juga dengan stres. Bagaimana seorang itu boleh mengandung? Okey, seterusnya jangkitan. Saya ingat juga sedikit pengalaman saya. Dan saya pernah berbual dengan seorang doktor kata bahawa dia pernah accidentally needle prick pada tangannya dan mendapat HIV. Dan dia ambil 3 bulan yang ni lah untuk dan ini adalah fakta. Dan kita lihat kalau kita buka di buku mikrob sendiri pun bahawa surgeon mengalami masa lebih banyak tendensi untuk mendapat HCV daripada berbanding dengan orang lain. Okey. Saya ingin tegaskan bahawa di sini perkahwinan antara doktor dan doktor lebih banyak mendatangkan bebanan kepada sebuah keluarga berbanding dengan kebahagiaan. Sekian terima kasih. Last kena rumus kau punya isi. Maksudnya apa yang dapat simpulkan daripada pihak pemanggang, maksudnya dia tetap untuk kahwin dengan doktor. Fahim jangan cari doktor nanti. Baik, kita akan bagi rehat 3 minit kepada kerajaan dan pembangkang untuk merumuskan segala untuk esensi hubungan. So sidang berehat. Mari kita interview kata-kata penonton. Setelah saya mendengar persidangan ini, hati saya jadi ragu-ragu, doktor ataupun tidak dapat. Tapi better kahwin banyak. Ustazah, doktor, engineer, accountant. Cukup lengkap untuk anak-anak saya ni. Terima kasih. Kalau tak sembuh macam mana? Aku tak nak. Jangan letak sanas, nangis aku. Pak An. Sini. Apa kata penonton hari ni? Penonton kata? Apa maksudnya? Apa pemerhati debat pada hari ni? Pada debat, saya rasa tajuk hari berat kepada kerajaan. Sebab banyak poin kerajaan yang betul dan pembangkang banyak menggunakan poin-poin ideologi, idea. Dia bukan tak gunakan secara logikal dan praktikal. Wow. Minta maaf, bahan bias. Sebab dia punya bini bakal bini doktor. So bias.